Sebelum bencana, kita perlulah membuat Risk Communication and Community Engagement (RCCE) resources. RCCE biasanya dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana untuk mengetahui kawasan berpotensi ditimpa bencana seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya. RCCE juga penting untuk mengetahui bilangan penduduk kawasan tersebut, untuk mengetahui catur makanan dan keperluan asas yang diperlukan jika berlakunya bencana alam. RCCE merupakan langkah kesediaan (preparedness) sebelum berlakunya bencana alam. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) NADMA akan menyediakan stor simpanan barangan asas tersebut di mana tarikh luputnya sentiasa dipantau dari semasa ke semasa. Seterusnya, semasa bencana, Bulan Sabit Merah Malaysia akan mematuhi arahan MKN 20 di mana perlu berhubung dengan JKM atau MKN untuk mendapatkan barang dan makanan asas untuk mangsa bencana. Ataupun JKM dan NADMA akan berada di kawasan berlakunya bencana dan Bulan Sabit Merah Malaysia akan bertindak di bawah arahan mereka dalam pengagihan barang kepada mangsa. Contoh bekalan makanan adalah seperti minyak, beras, sardin, gula. Bekalan lain-lain adalah seperti baju, tikar, selimut dan lain-lain. Di sini saya ingin memberi peringatan iaitu Bulan Sabit Merah Malaysia sebagai badan sokongan kerajaan harus patuh arahan NADMA atau JKM supaya mengelakkan pertindihan arahan. Seterusnya adalah tempoh pemulihan iaitu pemberian bantuan dalam mangsa jangka pendek atau jangka panjang. Untuk bantuan jangka pendek, bekalan makanan asas bagi tempoh 3 hingga 7 hari diberikan kepada setiap keluarga yang keluar dari pusat pemindahan dan kembali ke tempat kediaman masing-masing. Perkara yang kita perlu ingat adalah ini adalah perlu berkesesuaian dengan keadaan semasa. Seterusnya, bantuan jangka panjang untuk mangsa bencana adalah bantuan pemulihan atau bantuan tambahan yang dipertimbangkan mengikut kadar tertentu oleh JPBBN atau JPBBP, di mana bantuan ini adalah berbentuk bantuan ihsan dan bukan bantuan ganti rugi. Seterusnya, saya akan memberitahu contoh situasi pengagihan barangan bantuan dalam bencana COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, segala butiran mangsa dan bilangan mangsa pada suatu kawasan telah dikumpulkan dan barangan bantuan telah sedia ada. Maka, BSMM di bawah perintah kerajaan telah membuat pengagihan kepada mangsa COVID-19. Saya akan terangkan tentang logistik penghantaran. Sebagai persediaan, kita perlulah berkumpul dan ambil kedatangan. Dan selalunya kita akan berkumpul di markas ataupun HQ. Takdimat ringkas dengan kota operasi akan diberikan mengenai pergerakan ke lokasi, tentatif dan sebagainya. Dan jika ada, stiker khas untuk kenderaan dan surat kebenaran akan diberikan. Kita perlulah mengambil barangan bantuan dan letakkan ke dalam kenderaan. Seterusnya, kita perlulah kira dan semak barangan tersebut. Semasa dalam proses penghantaran, kita perlulah patuh pada arahan lalu lintas dan menghantar mengikut list nama dan barangan. Seterusnya, kita perlulah mendapat pengesahan oleh penerima dengan cara menandatangani borang yang telah kita bawa. Selepas daripada penghantaran bantuan, kita perlulah pulang ke markas ataupun kawasan berkumpul dan memberi laporan kepada ketua atau individu yang bertugas. Secara rumusannya, pertama sekali, sebelum bencana, RCCE perlu dilakukan di kawasan yang berpotensi ditimpa bencana. Seterusnya, semasa bencana, BSMM perlu mematuhi arahan MKN 20 iaitu arahan daripada agensi kerajaan seperti NADMA atau MKN untuk lancarkan operasi pengurusan bencana. Selepas bencana, bantuan asas kepada mangsa bencana yang berada di pusat pemindahan adalah tertakluk pada keadaan semasa. Akhir sekali, perkara penting adalah kita perlu sentiasa bersedia untuk mengalami bencana supaya kita dapat membantu penduduk tempatan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.